Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nurul Alia binti Ahmad Fazil dari Lima Bumi ingin membentangkan kajian kes sejarah tingkatan 5 2022. Tajuk kajian kes saya ialah Malaysia dan masa hadapan. Tajuk pernyataan masalah saya ialah Malaysia memainkan peranan yang penting dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB dari aspek mengekalkan keamanan dunia. Bincangkan. Persoalan kajian yang pertama ialah apakah yang dimaksudkan dengan dasar luar Malaysia? Persoalan kajian yang kedua, sejauh manakah pelibatan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB mampu menjamin keamanan dunia? Persoalan kajian yang terakhir ialah nilaikan kesan penglibatan Malaysia dalam pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB ke atas kestabilan dan kemakmuran negara kita. Kajian literatur. Saya telah membuat kajian lepas dan mendapati bahawa banyak buku-buku, majalah serta akhbar berkaitan tajuk ini. Antaranya ialah buku teks sejarah tingkatan 5 KSSM. Dr. Muhammad bin Samsudin, Dr. Azharuddin bin Muhammad Dali, Rizwan bin Hassan, Ishak bin Saido, penerbit Dewan Bahasa dan Pustaka 2022. Buku ini menjadi salah satu sumber yang menceritakan tentang dasar luar Malaysia. Dalam buku ini yang menceritakan tentang dasar luar Malaysia ialah bab 9 dasar luar Malaysia. Objektif kajian. Diharapkan melalui kajian ini, saya akan dapat nyatakan maksud dasar luar Malaysia. Yang kedua, meneroka bukti tentang pelibatan Malaysia dalam PBB dari sudut keselamatan yang menyumbang kepada keamanan dunia. Dan terakhir, diharapkan melalui kajian ini, saya akan dapat menguraikan kesan penglibatan Malaysia dalam PBB dari aspek politik dan juga ekonomi negara. Beberapa kaedah kajian telah dilakukan oleh saya bagi mencari maklumat berkaitan tajuk ini. Antaranya, saya telah melayari laman sesawang untuk mendapatkan bahan. Antara laman web yang saya layari ialah ekadira.com.blogspot.com. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Selain daripada melayari internet, saya juga mencari maklumat melalui kaedah penyelidikan. Saya bersama rakan saya mencari bahan dalam buku-buku. Antara buku yang saya kaji ialah buku teks sejarah tingkatan 5 KSSM sangat membantu mencari maklumat berkaitan tajuk ini. Seterusnya, saya juga mencari maklumat melalui analisis dokumen. Saya telah merujuk laporan dari buku-buku dan majalah bagi memastikan kesahihan fakta agar kajian saya ini dibuktikan kebenarannya. Akhir sekali, saya juga merujuk maklumat-maklumat daripada pelajar sebelum ini yang membuat kajian kes berkaitan tajuk ini. Dapatan kajian. Sejarah hubungan luar di negara Malaysia bermula sejak zaman Kesultanan Kerajaan Alam Melayu dan semakin berkembang melalui hubungan diplomatik yang dijalinkan oleh Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan lain. Keadaan ini berterusan sehingga kedatangan kuasa barat. Perubahan berlaku semasa negara kita mencapai kemerdekaan apabila dasar luar yang dirancang dan dilaksanakan adalah untuk memenuhi keperluan dan kepentingan negara. Dasar luar negara memasuki era baharu setelah negara kita mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan membolehkan kita menggubal sendiri dasar luar untuk kepentingan negara. Malaysia mampu menyatakan pendirian berhubung dengan isu antarabangsa dan serantau yang mempunyai kaitan dengan kedaulatan negara melalui dasar luar negara. Perkara yang dibincangkan meliputi latar belakang dasar luar Malaysia. Selain itu, perbincangan akan menyentuh pelibatan Malaysia dengan pelbagai pertubuhan antarabangsa seperti pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB yang diwujudkan untuk menjaga keamanan dunia. Maksud dasar luar Malaysia. Dasar luar dapat didefinisikan sebagai matlamat, rancangan dan tindakan yang dijalankan oleh sesebuah negara dalam usaha untuk berhubung dengan sesebuah negara yang lain. Dalam pengertian yang terhad, dasar luar negara hanya mementingkan aspek tindakan yang diambil oleh sesebuah negara bagi mempengaruhi keadaan yang berada di luar bidang kuasanya.
Bagi menjaga kepentingan, keamanan dan keselamatan sesebuah negara yang lain adalah perlu dan penting. Dasar luar amat penting kepada Malaysia kerana dasar ini mempengaruhi tindakan negara dalam menghadapi suasana perkembangan politik wilayah, serantau dan antarabangsa. Dasar luar negara juga boleh dianggap sebagai instrumen atau alat yang diperlukan oleh sesebuah negara untuk berhubung, berinteraksi dengan sesebuah negara yang lain, baik yang berjiran dengannya atau yang jauh dengannya. Melalui dasar luar negara, kita menyatakan pendirian kita berhubung dengan sesuatu isu yang berlaku di sempadan negara kita mahupun negara lain yang jauh dari segi kedudukan geografi dalam hubungan antarabangsa. Dalam sistem perhubungan antarabangsa, pembentukan dasar luar negara juga perlu mengambil kira sikap negara lain. Dasar luar boleh berubah mengikut senario politik antarabangsa. Bukti tentang penglibatan Malaysia dalam PBB dari sudut keselamatan yang menyumbang kepada keamanan dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ditubuhkan pada tahun 1945 dengan matlamat mengekalkan keamanan dan kestabilan dunia. Malaysia menjadi anggota PBB sejak negara mencapai kemerdekaan. Dr. Ismail Abdul Rahman dilantik sebagai wakil tetap PBB yang pertama. Penglibatan Malaysia ini dilakukan dengan mendukung piagam PBB serta menyertai agensi PBB. Pelibatan Malaysia dalam PBB menjadi bukti jelas komitmen Malaysia untuk bekerjasama dan mewujudkan keamanan pada peringkat dunia. Malaysia memberikan komitmen dan kerjasama yang penuh kepada PBB. Hal ini sejajar dengan pendirian Malaysia dalam soal antarabangsa iaitu hidup bersama secara aman. Komitmen dan kerjasama ini dapat dilihat melalui 4 perkara iaitu mendukung piagam PBB, terlibat dengan agensi di bawah PBB, memberikan sumbangan untuk misi pengaman dan membenarkan rakyat Malaysia terlibat dalam agensi PBB. Pertama sekali, Malaysia bergiat aktif dengan United Nations of Educational, Scientific and Cultural Organisation (UNESCO), Pertubuhan Pendidikan Sains dan Kebudayaan PBB. Malaysia juga menyertai Majlis Keselamatan, badan penting di PBB. Majlis ini bertanggungjawab mengekalkan keamanan dan keselamatan antarabangsa. Malaysia dipilih sebanyak 4 kali sebagai anggota tidak tetap kerusi Majlis Keselamatan PBB iaitu pada tahun 1965, 1989 hingga 1990, 1999 hingga 2000 dan 2015 hingga 2016. Di samping itu, pada tahun 1962, Malaysia bergiat aktif dengan Majlis Perhimpunan Agung PBB untuk menubuhkan jawatan kuasa khas bagi menangani masalah dasar apartheid. Ketegasan Malaysia yang tidak jemu dalam menentang dasar apartheid ini akhirnya menimbulkan satu resolusi yang positif oleh Badan Dunia kepada penduduk kulit hitam di Afrika Selatan. Ini kerana dasar apartheid yang dijalankan oleh pemerintah yang terdiri daripada kulit putih yang diharamkan di seluruh kawasan di Afrika Selatan. Penduduk kulit hitam yang selama ini ditindas mempunyai hak yang sama dengan minoriti kulit putih, tidak kira sama ada dari segi politik, ekonomi maupun sosial. Akhirnya, Malaysia juga berperanan dalam menentang perkembangan senjata nuklear secara berleluasa. Salah satu masalah yang mengancam setiap pelosok dunia ialah ancaman senjata nuklear. Dalam hal ini, Amerika Syarikat, Rusia dan juga Perancis bertanggungjawab kerana negara-negara ini seringkali mengadakan ujian senjata nuklear dalam Perhimpunan Agung PBB kali ke-16 pada tahun 1961. Malaysia telah menyuarakan supaya kuasa besar dunia bersepakat dalam soal ini. Akhirnya, satu persetujuan telah mencapai hasil daripada sidang kemuncak Moskow yang diadakan pada tahun 1972. Dalam persidangan ini, Amerika Syarikat dan Rusia telah bersepakat untuk menghadkan senjata peluru berpandu. Hal ini membuktikan sumbangan Malaysia dalam PBB untuk mengekalkan keamanan dunia. Kesan penglibatan Malaysia dalam PBB dari aspek politik dan ekonomi negara. Memandangkan Malaysia amat tegas dalam pendiriannya dan menyokong semua resolusi PBB,
bagi mencapai dan mengekalkan keamanan dunia sejagat, maka Malaysia telah mendapat beberapa pengiktirafan dari aspek politik. Antaranya, Malaysia pernah dipilih menjadi Ahli Majlis Keselamatan PBB. Wakil Malaysia ke PBB iaitu Tan Sri Razali Ismail juga pernah dilantik sebagai wakil khas PBB untuk menyelesaikan masalah politik di Myanmar. Kesan penglibatan Malaysia dalam PBB dari aspek ekonomi pula ialah Malaysia telah membangunkan prasarana pendidikan dan penyelidikan. Serta memandangkan Malaysia sebagai ahli Bank Dunia, Malaysia dapat memperoleh faedah dari segi kemasukan pelabur-pelabur asing. Seterusnya, Malaysia telah menggunakan bantuan daripada Bank Dunia untuk menjayakan rancangan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda. Bank Dunia juga ditubuhkan untuk memberi bantuan kepada negara-negara ahli yang sedang membangun, terutama dari segi kewangan dalam menyusun semula dan memajukan ekonomi negara-negara tersebut. Malaysia juga memperoleh pengiktirafan menjadi wakil tidak tetap Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1965, 1989 hingga 1990 dan 1999 hingga 2000. Kesimpulannya, daripada kajian ini, saya telah mempelajari tentang pelaksanaan dasar luar negara di mana dasar luar Malaysia akan sentiasa berubah mengikut perkembangan semasa. Oleh itu, kita perlu mengejar maklumat dan sentiasa mengikuti perubahan semasa dalam mengejar kemajuan. Langkah-langkah dinamik, strategi dasar luar, semangat dan daya saing rakyat penting bagi memastikan Malaysia dapat terus bersaing dari sudut politik dan ekonomi serta berjaya pada peringkat dunia. Iktibar yang saya peroleh untuk diri saya ialah saya perlu memperkaya ilmu berkaitan dengan dasar luar negara di samping memiliki semangat patriotisme dan cinta akan negara. Iktibar pada negara pula agar seluruh rakyat Malaysia dapat menjalinkan hubungan diplomatik yang akan menjamin keharmonian negara. Harapan saya untuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang pada masa akan datang, saya berharap negara kita terus aman dan menjadi negara yang maju dengan pasaran ekonomi yang meluas serta pentadbiran negara kita mendapat pengiktirafan seluruh dunia. Ini ialah beberapa sumber rujukan yang saya peroleh untuk menyiapkan kajian kes sejarah tingkatan 5 saya. Antaranya saya mencari maklumat melalui buku daripada internet dan juga YouTube BCD Dasar Luar Negara Zaman Tun Razak 2010. Okey, di sini terdapat 4 Perdana Menteri yang terlibat dengan dasar luar Malaysia. Yang pertama kita ada Tuanku Abdul Rahman. Yang kedua kita ada Tun Abdul Razak. Yang ketiga Tun Hussein On. Dan yang terakhir ialah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Okey, sampai di sini sahaja video pembentangan kajian kes saya pada hari ini yang bertajuk Malaysia pada masa hadapan. Saya memohon maaf di atas segala kekurangan dan kesilapan dalam video ini. Dan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru sejarah saya iaitu Puan Zalina binti Maidin kerana telah membimbing saya dalam menyiapkan kajian kes saya pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Bye-bye.